orang. 118 orang ni tetamu Allah sebenarnya, ya, dipilih oleh Allah sebenarnya. Pergerakan kita ni, hati kita semua yang Allah pilih untuk duduk di sini bersama-sama dari awal pagi sesudah subuh, bangunnya sebelum subuh, lepas tu solat subuh, kita mungkin ada yang baca Al-Quran, ada yang dah bersarapan, ada yang belum, dan mendengar majlis ilmu yang berada di sekitar kita ni, malaikat yang sentiasa mendengar bersama dan juga mengaminkan segala doa-doa yang telah kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur, ya. Kita kalau sebut tentang syukur ni terlalu banyak sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tak nampak lah, ya. Terutamanya kalau generasi muda lah. Kita bukan marah generasi muda. Kita pun dulu pernah muda kan. Bila kita muda ni, kita tak nampak lagi tentang kehidupan selepas itu, sebab perjalanan kita ni masih jauh kan. Bila kita muda, kita bayangkan dulu masa kita muda macam mana. Kita tak terfikir pun. Kita tengok kubur, lalu kat kubur, kita tak terasa apa pun kan. Tapi sekarang lain. Umur-umur macam kita ni, bila ada kematian sahabat, kematian saudara mara, kematian jiran tetangga, kita akan ambil berat siapa yang meninggal. Kita berebut untuk sama-sama solat jenazah. Kalau ada kesempatan nak menghantar ke persinggahan terakhirnya di tanah perkuburan. Generasi muda kita tak marahkan dia, tetapi kehidupan yang moden mengajar manusia kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Contoh yang paling mudah lah kan, teknologi ni mengajar kita menjadi orang yang semakin malas sebenarnya. Kemajuan ni dia mengajar kita menjadi semakin malas. Macam kita nak ambil air lah, ya. Zaman sekarang kita tekan aja. Nak air panas, nak air sejuk, nak air yang biasa, tekan, keluarlah dia air. Senang tak dah. Tapi kalau kita zaman dulu macam mana? Kita membesar waktu, mungkin ada yang membesar tahun 70-an, 80-an, nak ambil cerik, nak kena tenggek atas dapur, nak buka api. Dah ada gas tu, kira dah canggih lah tu. Alhamdulillah, saya dah melalui guna dapur kayu, kemudian dapur arang dan juga dapur minyak pun ada, dapur gas. Itu yang paling canggih lah. Masa dapat dapur gas tu, saya dah sekolah rendah lah, darjah 3 ke darjah 4 macam tu. Sebelum tu memang paling canggih saya boleh kendalikan adalah dapur minyak. Kalau dapur arang saya tak pandai sebab mak saya nak kena tiup dululah, macam-macam nak adjust. Saya cuma pandai adjust dia punya pintu je tu, tingkap dia kan. Kalau kita tutup api makin kecil, kalau kita buka api arang tu makin besar kan. Jadi zaman sekarang anak-anak kita tidak melalui benda tu, kita tak boleh nak marah dia pun. Zaman kita dulu kalau kita ada TV lah, yang ada TV tu kira canggih lah. Saya dulu lahirnya tak ada TV, tapi bila abang saya dah bekerja, mampulah beli TV hitam putih guna bateri. Waktu tu mengalih siaran, kita kena bangun. Kalau kita duduk dekat sofa tu ataupun kita baring kat bawah tu, kita kena bangun tekan. Ada yang pakai pusing. Yang tekan tu yang dah moden lah, yang sebelum tu pusing. Kalau malas dulu pusing pakai apa? Pakai kaki. Siapa yang melalui zaman alih siaran guna pakai kaki. Lepas tu kadang-kadang tiba-tiba tengah tengok TV padam. Kenapa siaran padam Rupanya ada tikus kat dalam tu. Sebab TV kita dulu bentuk peti. Dipanggil peti televisyen. Peti televisyen. Jadi dia masuklah tikus, segala cicak. Tikus makan wire. Tiba-tiba padam tengok cerita P.Ramlee. Tapi sekarang tak ada lah. Kucing pun tak boleh nak melepak atas TV sebab TV kita dah bentuknya makin kurus. Kita je yang tak makin kurus. TV dia makin kurus, so bunga pun tak boleh. Dulu kita cantik TV kan, kita letak TV, alas apa, kalau nak raya tu kita hiaskan dengan pokok bunga ke apa-apa. Sekarang dah tak boleh, dah kosong je lah sebab TV kita dah makin slim dah canggih dah. Jadinya kemajuan teknologi menyebabkan kita semakin malas. Bila semakin malas, itulah perkataan syukur itu, alhamdulillah, itu sukar untuk diungkapkan lah. Cuma bagaimana caranya, kita kena ingatkan sentiasa. Anak-anak ni kadang-kadang dia tak suka bila kita bandingkan zaman kita dengan zaman dia dengan kita dulu. Yalah, dulu lain, sekarang memang betul. Tapi kita kena sentiasa ingat. Kita bagi tahu dia bila kita dah ada kemajuan nak memudahkan kita, maka makin banyak kita perlu bersyukur. Orang terdahulu menceritakan tentang
kesusahan bukan nak mengatakan kita hebat ke tidak. Cuma nak bagi tahu, bandingkanlah diri kita dengan orang yang jauh lebih berada di bawah. Jangan asyik memandang ke langit aja. Kita memandang je yang atas, yang bawah kita lupa. Bila kita lupa, itulah yang susah sangat nak sebut Alhamdulillah. Tekan air kowe tu cakap Alhamdulillah. Dulu mak aku kata kalau nak minum air kena ambil dulu air. Tadah dulu dekat paip. Lepas tu bawa kat atas dapur. Lepas tu nak kena buka dulu. Kerek dulu tak ada berbunyi. Masa zaman saya dulu belum lahir, belum ada, tak mampu lagi lah nak beli yang berbunyi. Kadang-kadang terlupa, kering dah air kan. Kita cerita kat anak gitu. Mudah-mudahan dia sentiasa melapangkan dadanya untuk menerima apa yang kita lalui dulu. Berbanding dengan sekarang dah canggih. Banyak-banyak bersyukur. Sekarang tek semua tekan di hujung jari. Tak seperti kita dululah. Nak menaik pun kita pakai typewriter, bising tak orang nak tidur tak boleh. Sekarang senyap je laptop tak berbunyi langsung. Tak tahu anak kita tidur ke, buat kerja ke, tengah buat assignment ke apa kan. Okey Bercerita tentang kecanggihan teknologi ni, satu perkara yang ditakuti adalah sesuatu yang pernah diceritakan oleh Allah yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran tentang kisah Karun. Semua orang tahulah Karun ni sampai sekarang kita cari harta dia kan. Harta Karun. Pergi mana-mana kita cari harta Karun. Kita kalau ada camp motivasi ke, kalau kat sekolah mesti ada cari harta Karun. Jenuh lah kita ikut dia punya spot dekat mana. Okey berjalan kat sini kat bawah kursi. Pergi naik atas, pergi cari dekat tandas, cari dekat hujung padang. Macam-macam lah kita cari harta Karun kan. Cara kaedah orang sekarang kan. Okey. Yang kita risaukan lah sekarang zaman teknologi kan semua di hujung jari. Teknologi ni sebenarnya dicipta untuk memudahkan kita lah. Adanya kereta, mudah untuk kita bergerak. Adanya telefon, mudah untuk kita berhubung. Tak perlu tulis surat, tak perlu telegram. Anak-anak pun kalau duduk asrama nak minta duit, dia tekan je. Dia WhatsApp nak duit. Kalau dulu macam mana kita nak minta dengan mak kita duit kalau duduk asrama? Beratur dululah dekat public phone. Itu kalau rumah kita kat kampung ada telefon. Kalau tak ada kita tulis surat. Susahnya kan kita. Jadinya zaman teknologi sekarang semua di hujung jari. Anak-anak muda memang akan memegang itulah. Memegang telefon. Saya bersyukur jugalah sebab anak-anak saya dah besar. Saya bukan melahirkan anak waktu zaman sekarang. Maknanya membesarkan anak daripada kecil, daripada bayi. Yang bawah umur 2 tahun tu satu cabaran yang besar lah sebab pendidikan awal kanak-kanak ni apa yang dia dapat pada waktu awal itulah yang membawa kehidupan dia pada waktu seterusnya lah. Sebab tu bahaya gadget kan. Gadget ni kena ada undang-undang kalau nak pegang. Saya pun tak tahu kalau lah saya melahirkan anak pada waktu sekarang, waktu gadget yang tidak boleh dikawal ni, saya pun tak tahu adakah saya berjaya untuk mengawal keadaan. Adakah saya boleh buat surat perjanjian macam Dr. Syed Muzaffar Syukur dia ada tunjuk dekat IG dia. Anak dia boleh pegang handphone tetapi gini syaratnya begini. Adakah saya mampu seperti dia? Saya pun tak tahu. So saya bersyukur sebab anak saya dah besar, dah melepasi satu tahap yang dia boleh sendiri mengawal handphone lah sebab dah kira kategori dewasa jugalah. Paling kecil anak saya pun 19 tahun. Jadinya dia dah tahulah mana yang baik, mana yang buruk. Kita sentiasa menasihatkan lah. Okay, jadinya yang ditekan dekat dalam handphone tu banyak. Ada yang baik, kita ambil yang baik. Kalau usia macam kita, insya-Allah lah kita suka tekan ceramah Ustaz Badli Shah, kuliah Ustaz Azhar Idrus, kita suka tekan itu insya-Allah. Saya percaya kawan-kawan saya pun ramai yang macam tu. Kemudian kalau kita nak tengah masak di dapur, kita akan tekan zikir munajat. Stesen radio pun kita dah beralih. Kalau dulu kita nak dengar Hot FM, tapi zaman sekarang kita dah beralih kepada Zayan FM. Saya percaya benda-benda tu dia akan Allah aturkan kehidupan kita. InsyaAllah kita makin dewasa, kita makin berusia, kita akan makin sedar. Sebab kita ni menunggu giliran untuk ke sana, kembali kepada ke rahmatullah lah seperti kawan-kawan kita atau saudara mara kita yang telah pergi terlebih dahulu. Jadinya anak-anak muda ni ada, bukan kita memfitnah tidak anak-anak muda ada je. Dia suka dengar ceramah, dengar kuliah benda-benda yang baik, suka tengok cara orang memasak, nak repair kereta ada, ilmu yang baik ada. Cuma kerisauan kita kepada pengaruh media sosial ni sebab cenderungnya manusia itu untuk mendengar apa-apa yang diperkatakan oleh orang yang seusia dengan dia. Kalau umur dia
15 tahun, maka dia mesti akan suka dengar pada YouTuber yang umur sebaya dengan dia. Tak mungkin dia nak dengar kuliah Dr. Ustaz Azhar Idrus. Ada yang dengar, tetapi kebanyakannya dia suka pada yang era dia. Macam kita lah, lagu biasanya kita suka lagu siapa. Mesti kita akan suka lagu, kalau nak buka radio, nak berhibur, nak dengar lagu, orang yang seusia dengan kita lah. Kalau orang muda-muda kita penyanyi baru ni apa benda ni, kita tak kenal pun. Tapi budak zaman sekarang dia mesti yang usia dengan dia, penyanyi muda. Lagu raya pun sama, kita suka dengar yang dululah, yang sebaya-baya dengan kita ataupun lebih tua. Takkan kita nak dengar lagu raya yang generasi baru ni tak apa-apa kan. Dari segi kesesuaian tu, dia tak seimbang. Memang macam itulah kehidupan kita gitu. So anak-anak kita ni, dia akan suka tengok pengaruh media sosial yang baik-baik. Tengok Khairul Aming masak, dia jual sambal, Alhamdulillah. Tapi mesti ada satu benda yang kita tertengok kadang-kadang. Bila kita tertengok, dia jadi, suka betul lah. Pengaruh ni suka mempengaruhi macam zaman sekarang, melibatkan pasaran kerja lah. Dia benda ni bermula sejak PKP, saya perasan. Masa PKP, satu masalah kepada anak-anak sekolah ni, yang sekolah menengah lah kebanyakannya, sekolah rendah ni dia tak terlewat lagi sebenarnya. Sebab dia masih lagi kategori bermain. Itu pun kerisauan juga pada ibu bapa kan. Anak masuk darjah 1 tiba-tiba PKP. Macam mana ni? Online dia tak sama sebab anak-anak dia kalau dia online, dia main-main kat rumah. Cikgu pun tak tahu dia okey ke tidak tu. Tu ada cikgu yang mewajibkan buka kamera, dia nak tengok. Tidur ke apa ke, duduk depan kamera. Jangan tutup. Kalau tutup tak tahu dia pergi ke mana. Takut dia main ke apa kan. So, bila PKP berlarutan, sekolah menengah lah ya, menjadi kerisauan masa tu. Yang paling dirisaukan adalah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebab dia permulaan dia kan, nak ambil SPM. PT3 masa tu dimansuhkan, dibatalkan lah kiranya kan. Sebab bukanlah tak penting, PT3 ni dia tak kisah pun kalau tak ada. Tapi SPM payah kalau tak ada, sebab kita nak memulakan laluan kita nak belajar, laluan kerjaya, dia mesti start daripada SPM lah, segi pelajaran Malaysia. Jadinya masa PKP, banyak isu keuangan, tak ada gadget, anak ramai, gadget tak cukup. Bukan kita semua mampu kan. Ada yang mampu, Alhamdulillah. Yang tak mampu, kadang-kadang anak-anak pun macam terbiar macam tu je. So dia mengambil keputusan dia tak nak belajar. Waktu itu, GrabFood, Food Panda ke yang seangkatan dengan dia panggil apa tu pekerjaan gig dia panggil, yang dari segi menghantar makanan tu, memang loaded. Memang saya ada mengenali seorang hamba Allah ni, dia dalam masa sebulan dia bawa dia GrabFood ke apa, Shopee Food masa tu dia punya tu ada gambar tu kan, Shopee Food. Dia boleh melebihi satu hari, dia kata boleh dapat melebihi daripada 300. Dia cakap macam tu. Kira bayangkan kalau dia 300 kali dengan 30 hari dia bekerja, sebab dia tak ada cuti. Dia tak ada cuti pun satu ahad dia terus. Banyaklah. Alhamdulillah lah, syukur dapat macam tu. Cuma satu masalahnya, dia macam satu rasa kegairahan. Sebab dia dapat duit banyak. So dia, sekarang orang apa-apa update dekat dalam Facebook, IG, TikTok. Dia macam diary tau. Facebook, IG, TikTok dan seangkatan dengannya tu, dia adalah diary kita, tetapi diary yang boleh dibaca oleh orang lain. Kalau dulu kita ada diary, kita sorok buah tilam. Mak bapak kita pun, kita takut kalau dia terbaca diary. Diary kita tu bertulis, tak ada siapa yang boleh tahu. Tapi sekarang tulis. Dia kata, aku hari ni gini. Lepas tu dapat duit sekian. So anak muda yang tengah kalut nak SPM, tapi sebab PKP ni, ramai yang membuat keputusan untuk tak naklah ambil SPM. Aku rasa baik aku jadi macam dia, dapat duit lagi banyak. Positifnya dia kata, aku nak tolong ibu bapa susah. Dari segi itu positif. Jangka masa panjang itu yang satu masalah lah. Dan akhirnya betul lah, apabila PKP telah berlalu, permintaan terhadap untuk order makanan by online ni dia makin berkurang Lagi-lagi dengan isu boykot. Bila boykot lagi masalah. Sebab ramai orang dulu, bila online ni lebih kepada makanan segera. Makanan segera yang Yahudi, Israel punya ni, link ni, ramai yang boykot, maka makin berkurang. Waktu itulah mereka mula sedar
Dia kata, alamak kalau aku belajar dulu kan, dia tak terlambat, dia boleh, cuma diri sendiri akan rasa rendah diri. Oh susahnya aku, kawan aku dah masuk diploma dah SEM 3 dah, aku masih kat sini, aku baru nak terkial-kial mencari mana aku nak masuk. Benda tu akan jadi satu masalah sebenarnya. Asalnya dulu dia pengaruh, dia kata, alah daripada aku ni nanti kalau belajar pun pinjaman tak bayar lagi. Tiba-tiba keluar tak ada kerja. Kalau kerja pun gaji RM1,500, gaji maksimal itu pun kalau company nak ikut saranan kerajaan. Kalau dia bagi gaji RM1,000, gaji RM1,200, hutang PTPTN nak kena bayar. Sebab pengaruh media sosial tu dia gitu. Dia memberi satu uh, motivasi konon-kononnya, tetapi cara yang salah. Baguslah dia anak muda lagi, umur 20 tahun dah ada kereta Tesla dah. Dengan bangganya aku jual produk ni, dia kata. Tapi dia tak perasan yang itu bermusim. Sebenarnya kita bila kita dah dapat sesuatu benda, kita jangan condemn orang. Contohlah kalau kita jual penapis air, jual penapis air ni pun ada isu, dia jual Kowe, yang ni penapis air Jerman ni. Bila kita pakai ni, dia cakap, kau punya penapis air ni tak bagus lah, yang aku punya gini-gini. Produk dia condemn orang lain punya. Sama juga dengan insurans. Kau masuk takaful apa? Aku masuk yang A. Kau tahu tak yang A ni gini-gini. Dia condemn. Tak boleh. Bila kita nak menjual produk, kita tak boleh condemn yang satu. Bila kita mengatakan, okay, aku kerja Food Panda ini, aku dapat sebulan 10,000. Kita jangan cakap kau tak payahlah ambil SPM, buang masa je. Kalau kau sambung SPM, kau ambil diploma, degree, hutang kau tak boleh bayar, gaji kau RM1,500, kau mampu ke nak bayar? Tengok kita orang. Kita orang tak sekolah pun, tapi kita orang dapat gaji RM10,000. Doktor pun tak dapat. Doktor pun sekarang kontrak. Dia cakap benda gitu, tak boleh. No, sebenarnya cara yang salah. Nak bagi motivasi, jangan condemn perkara yang bahagian yang satu lagi. Orang yang ada ilmu, dia bersabarlah waktu itu. Saya perasan ahli akademik dia diam aja. Ahli akademik cuma memberi nasihat sahaja. Dia kata apa-apa pun kita carilah ilmu, sebab di dalam konteks Malaysia kita perlu ada satu sijil yang membuktikan kita ada ilmu, barulah kita layak untuk mendapatkan sesuatu. Kita nak mohon kerja, bawa kertas. Ada orang kata, alah SPM tu sehelai kertas je. Ya, sehelai kertas. Ijazah sarjana muda, itu pun sehelai kertas. Tetapi nilainya sangat besar. Itu adalah bukti kita dah bertungkus lumus belajar di sekolah, belajar di universiti, bawa pergi kerja. Mungkin mula-mula kita punya pangkat rendah. Ya, baru masuk kerja, takkan kita nak terus jadi senior manager. Nak jadi CEO tak mungkin, kita akan bermula dari bawah. Tapi kerana adanya sijil itu, maka kita akan naik, insya-Allah. Dia mesti macam tu. Tapi kalau tak ada, mungkin kita mula-mula kerja dapat 10,000, akhirnya sekarang dah bermusim, kita nak naik pangkat tak boleh sebab nak naik pangkat dia sijil tu tak ada. Kertas yang dikatakan alah sehelai kertas tu, yang kita kata alah sehelai kertas saja. Benda tu perlu ada untuk melayakkan kita nak naik kerja hotel daripada bawah dulu kerja tukang kepas katil aja. Rupanya budak ni ada diploma lah. Manager dia nampak, dia dapat kesan. Dia dah 10 tahun kerja, naiklah pangkat dia. Mesti punya. Dia tak akan biar. Tapi kalau tak ada, dia kekal lah berada di situ sampai dia habis, sampai dia pencen. Satu lagi tentang pengaruh yang gah ni yang risaunya, saya 9G. SPM saya 9G tapi mampu beli kereta yang berharga 1 juta. Maka dia tunjukkanlah dia duduk ke atas kereta dengan gahnya, tunjukkan duitnya yang banyak. Lepas tu pakaian dia yang berjenama, handbagnya pun jenama LV tu yang kita tak mampu nak beli Daripada kita beli beg LV, lebih baik kita beli satu apartmen lah 100,000 tu dapatlah mungkin flat kos rendah, dapatlah lagi sekarang kan kalau di Lembah Kelang So anak muda apa dia kata? So kita pergi kursus. Orang anak muda akan tanyalah dekat TikTok dia, macam mana awak boleh kaya? Dia kata saya pergi kursus keusahawanan. Jom ikut. Pergi daftar dekat sini. Kalau daftar personal kena bayar 150. Tapi kalau bawa kumpulan lebih daripada 10 orang, kita bagi diskaun, bayar 100. Kita pun pergi. Duduklah dekat camp tu, motivasi untuk keusahawanan dengan menjeritnya. Ada yang viral menjerit, aku nak kaya, aku nak kaya. Ingat mudah itu ke kita aku nak kaya, maka kita akan jadi kaya? Jadi kontroversi dulu kan. Dia viral masa tu. Pergi kursus keusahawanan, nak kita cari leader lah, orang kata leader tu yang membantu kita lah konon-kononnya untuk melariskan produk. Akhirnya dia duduk dekat situ, dia menjerit-jerit aja rupanya. Kita dengar pun terkejut Lepas tu dia punya leader tu perempuan pula penceramahnya. Dia menjerit tu, kita pun dengar macam seram. Kenapa dah ni
So kita jangan begitu sebab kisah ni Allah dah rakamkan. Semua orang tahu saya rasa kisah Karun ni lah ya. Karun ni Allah sebut namanya beberapa kali dalam Al-Quran lah. Karun ni dia hidup pada zaman Nabi Musa yang dia bila keluar ni, dia tunjuk dia punya harta dia. Dia bawa macam sekarang lah influencer kata okey aku 9G tengok kereta aku 1 juta. Umur aku baru 20 tahun dah mampu. Orang umur 50 tahun pun tak ada kereta ni. Kereta Mercedes pun tak mampu nak beli. Yang second hand 200,000, 100,000 pun tak mampu nak beli. Asyik pakai Wiwa, asyik pakai MyWi aja. Siap dia kecam macam tu. Nampak tak dia membangga-bangga tu sama tak seperti Karun. Kisah Karun ni kalau kita tengok dia dalam surah Al-Qasas lah yang menceritakan tentang kesombongannya. Saya baca sikit terjemahannya. Bermula daripada ayat 76. Saya baca terjemahan surah Al-Qasas. Kalau ada Quran depan mata boleh buka muka surat 394. Okey, 394 ayat 76. Sesungguhnya Karun adalah daripada kaum Musa. Kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Kami telah mengurniakannya pelbagai jenis kekayaan sehingga kan anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat. Besar kunci dia menunjukkan banyak harta dia. Kita peti besi tu, kalau ada lah peti besi kuncinya kecil je. Tak ada kunci lah dia pusing gitu je. Tak berat pun pusing lah nombor berapa kan. Dia menyombong diri. Ketika kaumnya berkata, janganlah engkau megah-megah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bermegah-megah. Pempengaruh media sosial ni jaga-jagalah. Bila dia nak tunjuk benda tu, dia dah ada dah ni. Sama dah macam Karun. Sama kan perangai dia kan? Dia kalau nak beli kereta, kita sendiri tak kisah pun. Satu suntikan motivasi Kalau kita nak beli kereta, letak Ray-Ban kan, update lah dalam Facebook. Tak apa sebenarnya. Kalau kita tulis satu benda yang ujub ni takutlah riak, ujub ni bahaya Eloknya jangan. Tapi bagus kalau kita niat baik. Niat baik, aku letak kat sini sebagai motivasi lah anak muda Beli kereta Wiwa lah contohnya Ada Ray-Ban. Tunjuk kat Facebook, alhamdulillah syukur atas nikmat Allah. Tolong doakan saya supaya saya mampu untuk membayar hutang kereta ni selama 5 tahun. Macam tu tak apa. Tapi ni dia tulis kereta kat situ, kereta Tesla. Umur aku sekarang ni baru 20 tahun tapi dah mampu membeli kereta Tesla. SPM 9G je. Lepas tu kau ada ke yang ijazah sarjana muda tu? Mampu ke? Kecaman macam tu lah dia jadi macam Karun. Tu hati-hati bila nak mengupdate sesuatu di dalam dairy kita ni. Pasal dairy ni kita dibaca oleh umum Disombongnya dia. Terasalah kita yang ada ijazah sarjana muda tapi gaji 1,500 ni. Kecil hati orang tu. Tak boleh. So hati-hatilah nak update, doakan. Alhamdulillah hari ni saya kali pertamanya mampu membeli kereta dengan hasil titik peluh saya sendiri. Sebelum ni mak bapak saya yang belikan. Dulu masa kat universiti pun kereta bapak saya pakai. Ni bila saya dah kerja selama 3 tahun, alhamdulillah saya mampu untuk membeli kereta pertama. Hasil daripada duit saya 100% tanpa membebankan ibu bapa. Tolonglah doakan saya supaya saya mampu untuk bayar hutang. Macam tu okey. Kita nak mohon doa daripada kawan-kawan kita. Tapi bila dia kecam orang lain, itu dah jadi macam Karun. Memang dia menyombong. Okay, saya sambung ayat 77. Dan tuntutlah dengan harta yang Allah kurniakan kepadamu akan kebahagiaan hari akhirat. Dan jangan kamu lupakan kebahagiaan dari dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerosakan. Bila ada harta, Allah kata bukan kita punya semua. Dia ada hak yang lain. Kena bayar zakat yang pertamanya. Kalau dah melepasi dia punya waktu dia dan melepasi dia punya nilai, maka kena bayar 2.5%. Sikit sangat 2.5. Tapi Karun ni dia tak nak bayar. 2.5 tu mungkin mula-mula okey kalau dia ada harta yang katalah kita ada duit 100,000 nak bayar 2.5%, nilai dia sikit aja. Tapi katalah kita ada bilion ke trilion, 2.5 tu jadi besar. Tu yang Karun start daripada situlah. Dia tak nak. Sebenarnya harta yang kita ni bawa ke akhirat. Yang nak bawa ke akhirat tu yang mana? Bukan yang kita ada kat badan kita ni, yang bukan yang kita pegang. Bukan yang ada dalam akaun tabung haji ke ASB ke apa benda ke. Itu yang kita dah bayar tu. Zakat. Lebih lagi bagus sebab jadi sedekah. Harta ni tak salah Harta tak salah. Allah suka sebenarnya. Orang Islam perlu kaya sebenarnya. Kalau orang Islam tak kaya, siapa nak bayar zakat? Orang kafir dia tak bayar zakat.
Dia bayar cukai je. So kita kena kaya. Harta tak salah. Harta tidak, kita tak boleh kata kau kaya nanti kau masuk neraka. Kau miskin nanti kau masuk syurga. Tak, Allah tak kata gitu. Kaya atau miskin, nak masuk syurga, syurgalah. Nak kaya, nak masuk neraka, nerakalah. Tetapi disebabkan harta itu, jagalah diri kita jangan menjadi seperti Karun, dia penyombong diri. Lepas tu ayat 78, bila orang tanya Karun daripada mana dia dapat kekayaan tu, Karun kata, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian ada padaku. Tengok dia sombong. Kita hati-hati. Benda ni kadang-kadang kita takut juga Kita ni kan Allah akan uji tau. Allah uji dengan, kalau kita tak kaya lah. Ni tak nak cerita pasal harta lah. Kita pasal anak. Katalah anak kita ada 10 orang. 10 anak kita tu memang tip-top belajarnya. Daripada sekolah rendah, UPSR-nya, daripada masuk sekolah menengah, PT3, SPM-nya, straight A je semua. Lepas tu masuk universiti, semua kerjaan taja 10-10 ditaja. Mara ke siapa ke, JPA ke taja, pergi luar negara pula tu. Bila balik, jadilah profesional. Ada juga yang tak nak balik sebab kat Malaysia katanya gaji rendah. Maka duduklah dekat US sana. Bermahtatinlah di sana dengan gaji yang besar. Kita kadang-kadang takut hati kita ni. Kalau anak kita dibagi macam tu, Alhamdulillah lah, kita memang naklah anak kita berjaya kan. Kita tak nak anak kita susah. Kita nak anak cima. Tapi kalaulah kita diberi rezeki yang begitu, macam mana dalam hati kita ni saya pun tak tahu. Adakah hati kita berbunga-bunga? Adakah dalam hati kita, jiran aku tu, anak dia biasa-biasa je. Dia masuk entah kolej mana, entah kolej yang tak berapa nak terkenal. Maklumlah SPM dia tak berapa. Mungkin kita tak bercakap kat mulut tapi hati terjentik. Itu satu benda yang bahaya. Macam Karun lah dia kata. Dia beri kekayaan sebab dia pandai. Anak kita berjaya sebab pandai. Tak. Kita kena jawab itu daripada Allah. Jangan jawab seperti Karun. Karun kata, anak aku dapat straight A sebab anak aku belajar rajin. Anak aku pergi tuition. Karun jawab, macam mana aku boleh kaya? Aku jual produk ni, aku pergi, ni mentor aku ajar gini. Tak sebut langsung nama Allah. Apalah salahnya kita cakap, anak saya pandai, sebenarnya rezeki daripada Allah. Yang Allah bagi, memang Allah pilih dia untuk berada di sini. Untuk dapat straight A, untuk masuk universiti yang ternama Harvard ke apa benda ke, Oxford ke. Kita cakap, Allah semua. Semua Allah. Sebab ada je Allah yang tak nak bagi orang tu belajar rajin. Anak dia tak tidur malam belajar study sampai 4 pagi. Ada juga Allah tak rezekikan lagi dia untuk sama level dengan orang masuk Oxford tu. Ada je. Cuma kebiasaannya Allah akan memberi rezeki melihat pada kesungguhan orang itu. Sebab tu ada ungkapan manjadda wajadda. Siapa berusaha dia berjaya. Tapi bukan kerana kita usaha, bukan kerana kita ada mentor yang bagus, bukan kerana ada leader yang bagus tu kita ni, sebab Allah yang memandang kita. Allah ni dia sifat dia pemalu Kalau kita minta sesuatu dengan dia, Allah malu kalau tak bagi. Sebab tu bila Allah tengok kesian budak tu, dia usaha. Dia sekolah jalan kaki je. Kasut sampai dah haus, dah miskin dah hidup dia tu. Mak opak dia tak mampu nak beli kasut baru. Pergi sekolah. Jadinya Allah dia sedih. Dia tengok orang macam tu usahanya gigih, maka Allah akan bagi dia kepandaian. Biasanya begitu. Jadinya itu sebab tu orang akan jawab, anak aku tu dia pandai sebab dia dah usaha. Aku ni jual barang laku sebab aku cari leader. Aku dah pergi dah. Hari tu beli kursus jerit-jerit tu. Aku nak kaya. Aku kaya lah dia kata. Sebab otak aku ni dah belajar dah dekat tu. Dekat kursus usahawan tu dia ajar cara-cara gini. Tapi dia tak langsung mengatakan Allah. Kita yang pertama Allah. Apa-apa pun kalau dibagi sakit, kemudian Allah diberi kesembuhan, kita cakaplah janganlah aku dia sembuh sebab aku ada pergi kat doktor pakar ni, dia bagus tau, dia gini. Kita cakap Allah dulu, tapi atas usaha kita pergi ke sini sebab Allah akan membuat keputusan memberi rezeki berdasarkan usaha orang tu. So kena faham dia punya ayat nak kata. Jangan terus jawab macam Karun. Karun bila tanya, aku diberi harta kekayaan hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian. Dia kata dia. Padahal dulu dia miskin Karun ni miskin, dia minta dengan Allah juga kan. Tapi bila Allah bagi, dia tak cakap pun nama Allah. Dia kata dia yang pandai. Sebab dia dah belajar dekat tu. Leader dah ajar dia cara nak jual produk dia tu lah. Tak tahulah dia jual produk apa, sambal ke apa kan.
Okay. Kemudian ayat 79, Karun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya. Tu dia keluar tu, dia bawa kereta Tesla dia tu. Tu cakap, tengok aku ni, aku dah ada kereta ni harga 1 juta, dia kata. Rumah aku dah beli rumah yang ketiga dah sekarang ni. Rumah semidi. Dulu kat atas bukit tu. Sebelum ni dah ada rumah dah, penthouse beli. Tapi nak juga rumah yang landed, dia ceritalah. Macam mana aku boleh mampu untuk membeli rumah yang ketiga ni, ada cerita dekat situ. Dekat pasal Allah dia tak cakap langsung. Macam Karun lah ni, dia keluar dia tunjuk. Bila dia tunjuk dekat media sosial tu, maka orang yang inginkan kesenangan kehidupan berkata, alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti Karun. Sesungguhnya dia seorang yang bernasib baik. Maka anak muda yang tengok dekat handphone yang pengaruh media sosial tu tadi kata, bestnya aku ni terkiar-kiar lagi, diploma pun boleh habis lagi. Tapi dia ni 9G dah ada kereta Tesla. Duit dalam tu dah berkepuk-kepuk. Dia tunjuklah duit 50 tu diikat kan, dia kira pun live. Dia kira duit dia tu hasil jualan minyak wangi dia tu. Yang pengaruh media sosial ni, influencer ni, dia pun kira macam kipas duit dia 50 tu. So kita anak muda yang tengok dia kata, bestnya kalau aku jadi macam dia. Aku nak cakap lah dengan mak aku, nak berhenti belajar lah, aku nak jual produk je lah. Lagi senang. Tu yang jadi macam Karun tu. Tu Allah dah rakam. So jangan jadikan diri kita ni seperti Karun. Kalau anak kita, kita bagi tahu dia. Ini dah Allah dah tulis, dah jelas sangat. Dia nak menunjuk, lepas tu orang lain pun nak ikut. Kemudian muka surat pula, ayat yang ke-80, dan berkata orang yang diberi ilmu, maknanya orang bagi nasihat lah. Janganlah kamu berkata demikian. Pahala daripada Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kita mak bapak nasihatlah pada anak kita. Tak apalah akak ke abang ke kan. Cakap tak apalah kakak. Dia tu Allah dah bagi rezeki dia macam tu. Kita rezeki kita di sini. Belajarlah dulu betul-betul. Carilah sebanyak mana ilmu pun. InsyaAllah nanti adalah rezeki kita. Kita nasihatkan anak kita gitu. Sebagaimana yang orang alim menasihatkanlah pada orang yang terpengaruh dengan Karun waktu itu. Okay, maknanya kita bagi tahu apa yang lebih besar nikmat di sini adalah pahala. Allah bagi pahala pada orang yang soleh, pada yang sabar. Tak apalah kita bersusah sekejap lah. Tengah belajar ni assignment tak siap, ni assignment ada 6 ni. Baru siap 1, 5 nak ni. Lepas tu deadline-nya tak sampai sebulan lagi, adu pensan lah. Tak apa, bersabarlah sebab Allah akan bagi pahala pada orang yang sabar. Kemudian ayat yang ke-81, lalu kamu timbuskanlah bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah, tidak ada sebarang golongan yang boleh menolongnya daripada azab Allah. Karun ni, dia jelus ke bawah. Cara kalau ada kisah tafsiran ni, kalau tadabbur tu, kalau kita dengar kisahnya, rumah dia dekat atas, dia jelus ke bawah macam tu. Dia bukan tombang. Kalau tombang boleh jumpa macam kondominium apa tu, Highland Tower di Bukit Antarabangsa dulu. Ingat tak? Kan dia tombang kan? Bila dia tombang, semua jenazah dapat dicari kan, dapat dikesan dapat dibawa keluar lah. Tapi kalau jelus macam mana? Bayangkan bangunan tu daripada atas kondominium tingkat 30 sampai 30 tingkat lah. Bila dia jelus ke bawah, tingkat yang atas sekali je. Karun dia istilah dia gitulah. Dia tenggelam dia macam tu. So tak boleh nak cari, dia habis. Tak jumpa pun mayatnya mana. Harta dia sampai sekarang pun tak jumpa. Itu yang ada pertandingan mencari harta Karun. Pasal tak jumpa lagi. Pasal dia dah tertimbus. Dia bukan tombang. Kalau dia bawa banjir ke hanyut tu jumpa kat ujung sana. Ini dia tak jumpa langsung. So kita ingatkan anak-anak kita. Jangan macam tu. Takut jadi macam Karun. Ujub, riak, takabur dalam hati banyak sangat. Allah tenggelamkan. Dekat dunia sekarang tak sama macam dulu. Dulu Allah turunkan azab live terus. Buat hal, habis tenggelam. Tetapi untuk umat Muhammad, Nabi dah berdoa. Dia kata, kau tangguhkanlah. Bagilah peluang pada aku punya umat ni untuk bertaubat. Allah memang akan tangguhkan. Cuma sesekali lah. Sesekali saja Allah akan tunjukkanlah kalau Allah nak bagi pengajaran tu jadi tsunami. Tsunami bukan hari-hari bukan setiap tahun. Mungkin berpuluh tahun sekali. Tu Allah dah marah sangat lah waktu tu kisah tsunami dulu pasal katanya askar di Aceh tu dia pesta arak kan, masa tu Christmas kan. Dah nak Christmas kan masa tu. Tu yang Allah bagi. Sesekali Allah akan tunjuk. Tapi kebanyakannya tidak. So waktu Karun dulu Allah tenggelamkan.
Dengan anak-anak kita pesan. Memanglah Allah tak tenggelamkan kita macam Karun, tetapi tenggelamnya di api neraka. Kan syurga itu benar, neraka itu benar, azab kubur benar, alam kubur benar, semua benar lah. So kita ingatkan yang itu. Kemudian ayat ke-82, orang yang dulunya bercita-cita mendapat kekayaan seperti Karun, bila dah nampak Karun tenggelam, mula sedar lalu berkata, aduhai, sesungguhnya Allah memewahkan rezekinya bagi siapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan dialah juga yang menyempitkannya. Hidup kita ni macam roda. Okay, kalau tidak kerana Allah memberi pertolongan kepada kita, pastilah kita akan dibinasakan dengan tertimbun di dalam tanah. Mujurlah followers yang mula-mula tadi menjadikan Karun itu sebagai sumber inspirasi, dia terselamat. Bersyukurlah dia kerana terselamat. Nasib baiklah tak termasuk. Maka akhirnya dia insaf. Dah nampak Karun tenggelam depan mata dia, maka followersnya pun tinggalkanlah. Maka dia teruslah insaf, pergilah masjid, buatlah kuliah ilmu, bacalah Al-Quran. Dia bersyukur saja dengan apa yang dia ada. InsyaAllah bila kita syukur, nikmat Allah akan bagi lebih banyak. Sebab kita ni manusia ni, kita biasa mengatakan bahawa harta itu sajalah yang memberi kesenangan, tapi tak semestinya. Memang betul kita akan rasa susah bila tak ada duit. Risau. Macam saya lah, anak-anak tengah belajar kan. Risau cukup tak duit. Kejap kan nak masuk sen baru, kejap nak bayar yuran, kejap nak ni pinjaman bukannya semua kan. Jadinya mesti kita akan risau. Kemudian dalam hati saya mesti kata, kalaulah aku ada duit, mesti settle, mesti senang, tak ada masalah. Mesti kita akan kata gitu. Tapi tak sebenarnya. Bila Allah bagi kita harta, Allah akan uji kita dengan berbagai benda yang kadang-kadang tak terfikir di akal. Sebab tu kita sentiasa bersyukur. Maka Allah akan tambah nikmat. Kita kalau kita ada masa, kelapangan waktu, kalau kita rajin, kita buatlah diary yang betul. Bukan diary yang Facebook, bukan diary yang IG ke TikTok dan sebagainya tu. Ambil buku diary yang betul, satu buku, kita tulis masa umur kita belasan tahun. Kita ingat waktu bila. Saya kenangan kanak-kanak umur setahun kita tak ingat lah, 2 tahun tak ingat, 3. Umur 5 tahun pun saya tak ingat. Saya rasa hidup saya yang saya ingat bermula daripada 6 tahun. Sebab saya sekolah tadika kan. Cuba kita tulis masa umur 6 tahun, kita ingat apa makanan yang kita dapat pada waktu itu. Apa pakaian raya yang kita dapat pada waktu itu. Apa kenderaan yang kita naik pada waktu itu. Kemudian masa sekolah rendah pula. 6 tahun berada di sekolah rendah, darjah 1 sampai 6. Bagaimana cara kita sekolah dulu? Pakaian kita adakah dibeli siap? Adakah mak bapak kita terpaksa beli jahit? Beg sekolah kita macam mana? Lepas tu bila kita dah sekolah menengah, kita tulis juga apa yang tu. Sampai kita dah besar. Kita mula berkahwin, kita cerita. Masa berkahwin dulu, ingat lagi rumah sewa dekat flat Jalan Samping. Lepas tu baru ada duit beli deposit, dapatlah beli satu rumah dekat Bandar Tun Razak. Contoh, kita akan tulis macam tu. Lepas tu bila dah usia kita ada rumah yang ketiga. Kita nampak perjalanan hidup kita tu sebenarnya dia bertambah baik. InsyaAllah. Kalau ada jatuh dan bangun itu biasa. Sebab Allah sesekali dia akan suruh kita gitu. Sebab manusia ni secara normalnya, bila dia susah dia akan ingat Allah. Bila nikmat dia lupa. Jadinya Allah ni dia sayang kat kita. Bila dia bagi kita nikmat, kita macam rasa baru nak rasa senang, tiba-tiba dah jadi macam ni pula. Mesti kita akan merungut kan. Sebenarnya bukannya Allah nak menzalimi kita, tapi sebab Allah sayang pada kita. Dia bagi kita kesusahan, bagi sakit. Sebab ingat balik, ni bila sihat asyik nak pergi kenduri je, asyik makan mewah je. Hari-hari kenduri. Sabtu Ahad kenduri, Isnin sampai Jumaat pun kenduri. Tak ingat, aku bagilah dia sakit biar dia tak makan. Bukan Allah benci kat kita bagi sakit. Biar kita slow sikit. Sebab makanan banyak ni boleh buat sakit. So tak makan. Bila kita sakit, kita tak makan. Nak sihatkan, pulihkan balik. Banyak benda kolesterol masuk dalam tu. So kita tengok kehidupan kita. Kalau tak percaya, mesti kita akan dulu kita naik motor ni je. Sekarang dah ada kereta ni. Tak sangka kan. Umur kita dah 40 tahun, dah 50 tahun, 60 tahun. Nikmat tu banyak.
Yang tak nikmat tu mesti kita akan nampak sikit. Dia seolah-olah macam kita buka puasa lah. Kita puasa penatnya daripada sahur tu, pukul 11 perut dah keruk. Aduh, buka kan nak beli apa roti john lah, tak tahan lah lapar. Teruk sangat sampai lepas asar pun aduh letihnya, lambatnya lagi tengok jam, lambatnya baru pukul 4.30, buka 7.30, lagi 3 jam. Tapi bila waktu buka, kita dah makan, kita dah lupa dah yang tadi rupanya kita sengsara. Sengsara menahan lapar dan dahaga. Cuaca panas sekarang kan, nak puasa memang panas. So kalau kita tulis diary kita yang betul, kita akan nampak perjalanan hidup kita tu sangat indah. Kita pun tak percaya Allah bagi rezeki. Macam anak sekarang risau rumah dah mahal lah harga. Mampu tak agaknya nak beli nanti Anak-anak saya pun kata gitu. Saya kata insyaAllah ada rezeki. Sebab saya sendiri pun tak percaya kita boleh beli rumah. Saya percaya semua orang mesti fikir. Daripada gaji kita mula-mula kerja dulu 400, 500, jadi 2,000, jadi 3,000. Saya tak melepasilah yang 5,000 ke atas belum lagi. Tapi ada jugalah rumah kecil, apartmen. Allah bagi rezeki. Alhamdulillah daripada saya duduk bawah jambatan. Lebih baik saya duduk apartmen saya yang kecil, yang comel ni, yang 3 bilik. Nampak tak kita kena tulis sebenarnya. Kalau tak tulis susah. Sebab apa-apa Allah tulis. Nasib untung kita ni Allah dah tulis di Lauh Mahfuz mati kita bila tarikh dah ada. So kehidupan kita kena tulis supaya kita nampak, kita bersyukur. Kita ingat balik, muhasabah diri, apa yang Allah dah bagi pada aku. Aku ni asyik merungut tak habis-habis. Kita tulis apa yang Allah bagi, mesti perjalanan kita akan jadi indah. Kita tak nak jadi macam Karun, minta-minta kaya, lepas tu dah tak ingat, dah lupa. Kita bila Allah dah bagi senang, kita tulis. Dulu susah, sekarang senang. So kita bagilah pada orang yang memerlukan pula, berkongsilah rezeki pada mereka memerlukan. Kalau tak ada duit pun kita bagi makanan. Ini nak bulan puasa ni, kita bagilah jiran sebelah rumah kan. Walaupun tak semeriah macam zaman kita dulu. Kalau kat kampung tu, sebolehnya satu kampung orang ni hantar dah tiba-tiba banyak. Kita tak makan atas meja lah dulu kan, makan atas lantai. Atas tikar tu ya Allah. Saya tanya mak saya, ini kuih ni siapa yang hantar? Dia nak menyiasat pula. Kita jadikan budaya gitulah. Budaya memberi supaya kita sama-sama bila dapat nikmat, kita syukur tu, kita bagi-bagikan pada kawan-kawan, pada jiran tetangga lah. Paling mudah biasanya makanan lah. Buat bubur kacang durian pada satu Ramadan, bagilah jiran sebelah kanan dan kiri. Duduk rumah teres kanan dan kiri. Kalau saya apartmen ada atas bawah kiri kanan. Kalau teres kiri dan kanan pun jadilah. Mungkin depan tu dia tak ada rumah. Dia pokok aja. Selamatlah. Kalau ada rumah kena jugalah bagi kalau boleh kan. So setiap hasil ataupun nikmat yang Allah bagi, bila kita kongsi, maka Allah akan tambah lagi. Tak semestinya sedekah tu duit. Kita ni bukan semuanya mampu. Asyik nak bagi duit je pensan lah juga kan. So benda-benda yang seadanya yang kita dapat, kita kongsi. Paling-paling teruk pun kita kongsi apa? Kita kongsi doa. Ni kan bila berlaku kematian jiran tetangga, nak bagi duit, gaji tak masuk lagi, dia meninggal tengah bulan. Duit yang ada dalam dompet 150 aja, nak bertahan ni 2 minggu ni. Tengok beras dah parat ni je. Macam mana orang semua masuk duit dalam tu. Tak apalah, RM1 kita masuk. Lepas tu kita doa itu lebih memberi manfaat kepada si mati dan juga pada keluarga si mati. Sebab doa ni dia memberi penguat lah. Allah dia pemalu kalau kita doa, dia mesti bagi. Siapa tahu disebabkan doa kita lah, maka balunya tadi dia lebih cepat bersemangat. Dia tempoh dia dalam menjalani waktu edah itu boleh dia lalui dengan tenang. Dia pun tak percaya. Baru kematian suami, baru kematian anak. Dia memang dalam keadaan yang sangat down. Tapi doa daripada jiran tu, rupa-rupanya Allah makbulkan. Waktu itu juga, tiba-tiba tak tahulah dia bersemangat, terus ceria je. Dah 3 hari tak makan, tiba-tiba hari keempat dia rasa nak makan. Kita tak tahu. Benda tu kadang-kadang kita tak nampak. Tapi sebenarnya besar sangat ni nilainya. Jangan jadi macam Karun sombong. Karun ni kalau dah harta-harta sombong macam tu, doakan orang memang taklah. Macam kita ni, ingat, sentiasa doakan orang lain. Kita tak ada harta yang banyak, tak mampu nak bagi harta yang banyak. Kita doakan. Bila kita doakan orang lain, maka malaikat pun doakan kita perkara yang sama, tak rugi 1 sen pun. Allah pun kata kalau kita sedekah, dia pecah 7. Yang 7 jadi 7 tangkai, yang 7 tangkai 7 bercambah-cambah jadi bunga kembang aja. So doa pun dia benda yang sama. Doa bila kita doakan orang tu,
maka malaikat pun akan doa perkara yang sama. Sebab tu jangan doa yang buruk-buruk, bahaya nanti Allah tiba-tiba kita yang kena. Kenapa aku doakan orang tu biar mati cepat, tiba-tiba aku punya kucing yang mati. Kan? Padahal kucing tu memang dah umur dia gitu. Tapi itulah salah satu ceritanya lah. Bahaya doakan yang baik-baik saja supaya yang datang kepada kita satu hari nanti adalah perkara yang baik-baik. So kesimpulannya di sini, kita saling mengingatkanlah kepada anak muda terutamanya untuk usia macam kita ni, insya-Allah lah kita dah tak fikir sangatlah pasal harta Apa yang ada tu alhamdulillah lah. Kita meneruskanlah kehidupan untuk menunggu giliran pergi ke alam yang seterusnya. Tapi anak muda kita ingat, bacalah Quran selalu, baca kisah-kisah yang memang Allah dah rakam tu. Maknanya benda ni jadikan pengajaran. Jadikan satu, jangan kita tengok wayang, tengok cerita drama, itu betul lah. Ini dalam Quran ni juga gitulah. Kita bayangkanlah keadaan macam mana wayang tunjuk. Bila kita kisah Karun macam mana dia tenggelam tu, dahsyat tak? Tengok movie dalam TV tenggelam, dahsyat tak? Kita nak tak macam tu? Tak nak. So ingatkan anak muda, belajarlah betul-betul. Besok dah berjaya, jangan jadi seperti Karun. Jangan kata aku pandai sebab aku pergi tuition yang ini, aku kaya sebab aku usaha lebih, engkau tu tak kaya sebab kau pemalas, kau asyik tidur. Jangan condemn orang. Sebab Allah dah kata di sini, Allah akan bagi rezeki pada sesiapa yang dia kehendaki. Kalau dia tak nak bagi, dia takkan bagi. So doa-doakanlah supaya generasi muda ini lebih tersedar daripada lamunan lah. Supaya tidak meletakkan harta itu yang nombor satu. Harta tidak salah tetapi ditakuti sebab sejarah membuktikan semakin kaya manusia semakin kufur. Maka doa-doakanlah. Okay, insya-Allah saya tamatkan saya punya kuliah duha setakat ini. Serahkan kepada buat admin kita Kak Ania, dipersilakan. Terima kasih Ustazah. Saya Jasrina. Jasrina, la ilaha illallah. Saya dah salah orang. Minta maaf. Tak ada masalah, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Syukran jazilan kasiran dan juga jazakumullahu khairan kathiran Ustazah dan juga seluruh jemaah halaqah maya kita yang hadir, yang mengikuti kuliah kita daripada awal hingga ke akhirnya. InsyaAllah semoga sama-sama kita beroleh manfaat, mendapat keberkatan berada di dalam majlis ilmu, dan yang paling penting kita cuba amalkan dan cuba sampaikan kepada ahli keluarga kita terlebih dahulu dan juga kepada rakan-rakan yang tidak hadir pada kuliah kali ini, insya-Allah. Terima kasih Ustazah sekali lagi, dan saya doakan, kita doakan semoga kita semua diberikan oleh Allah husnul khatimah dan dipermudahkan urusan kita dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Saya kembalikan majlis kita kepada Al-Fadilah Ustazah untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Jumpa lagi lain masa insya-Allah.